Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu mingguan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan atas pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di kalangan hamba-hambanya yang beriman, seterusnya dimasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kitab huraian ayat-ayat hukum pada muka surat 45. Muka surat 45. Minggu yang lalu telah kita sebutkan bahagian pertama daripada surah An-Nur pada ayat yang ke-58 hingga 60. 58 hingga 60. Dan kita telah sebutkan melalui huraian perkataan dan huraian secara ringkas. Pada pagi ini kita akan masuk kepada muka surat 45, masuk kepada huraian terperinci tentang ayat di dalam ayat 58 hingga 60 ini, insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pihak bertanggungjawab mendidik anak-anak dan khadam. Okey. Ini kita minggu lepas kita sebutkan waktu-waktu yang dilarang oleh orang yang akil baligh, dan juga waktu-waktu yang dilarang oleh orang yang kanak-kanak ataupun khadam untuk masuk ke dalam bilik ibu, ayah atau tuannya. Dan di situ dapat kita bezakan apakah beza di antara orang-orang yang sudah akil baligh dengan orang-orang yang belum akil baligh serta khadam dalam waktu tempoh yang boleh untuk mereka masuk ke dalam bilik ibu bapa ataupun tuan mereka dengan syarat. Okey. Baik. Berkaitan tanggungjawab dan tuntutan dalam ayat tersebut membawa maksud suruh dan gesa kepada para wali supaya mendidik anak-anak mereka yang belum baligh, hadam dan hamba mereka. Jadi wali di situ adalah ayah. Ayah kena didik anak-anak yang belum baligh ataupun hadam ataupun orang gaji ataupun hamba mereka. Okey. Khususnya mendidik supaya mereka meminta izin untuk masuk bilik mereka pada 3 waktu tertentu. Selain itu, ayat tersebut ditujukan kepada para wali dan ibu bapa supaya mereka membentuk anak-anak yang belum baligh termasuk khadam, pelayan dan hamba milik mereka supaya berakhlak mulia. Jadi wali di situ ayah kepada seorang anak lah, tuan kepada seorang pekerja, orang gaji. Okay? Jadi di situ maksudnya. Jadi kena didik mereka ini nak masuk ke bilik kita pada 3 waktu yang kita telah sebutkan sebelum daripada ini, perlu minta izin. Juga mendidik mereka supaya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Okey.
khitab bagi orang yang beriman. Berkait dengan khitab ayat tersebut, ulama berselisih pendapat. Okey, jadi kepada siapa ditujukan? Kepada siapa ditujukan perkataan ya ayyuhallazina amanu? Maksud ya ayyuhallazina amanu itu wahai orang-orang yang beriman. Satu lagi disebut ya ayyuhan nas, wahai manusia. Okey, jadi wahai orang-orang yang beriman dalam ayat ini ditujukan kepada siapa? Okey, maka zahirnya ia ditujukan kepada kaum lelaki. Maknanya orang-orang beriman dalam ayat ini zahirnya ditujukan kepada kaum lelaki, sebab kaum lelaki lah yang akan mendidik anak mereka, mendidik orang gaji mereka, mendidik hamba sahaya mereka, memberitahu kepada siapa-siapa orang dewasa yang berada dalam rumahnya. Itu. Jadi kat situ dikatakan lelaki. Walau bagaimanapun, setengah ahli tafsir mengatakan ayat tersebut diturunkan kisah daripada Asma binti Abi Martad. Justru sebagai kesimpulannya, seruan wahai orang-orang yang beriman itu dimaksudkan kepada lelaki dan wanita. Kerana kebiasaan penggunaan bahasa Arab, jika kalimah itu ditujukan kepada lelaki, ia juga mencakupi perempuan. Maksudnya apa? Kalau dalam ayat Quran, sesuatu perintah itu diturunkan kepada lelaki-lelaki, hukum yang sama terpakai kepada orang perempuan. Sebaliknya, kalau hukum dalam Quran itu untuk orang perempuan, maka ia hanya terpakai untuk orang perempuan sahaja. Jadi, kenapa begitu kaedah dalam tafsir ataupun kaedah dalam Quran itu sendiri? Kenapa? Sebab lelaki itu sudah mewakili perempuan. Lelaki itu kan ketua, pemimpin. Jadi semua perintah yang ditujukan kepada lelaki-lelaki, maka perempuan pun sama juga, hukumnya sama juga. Tetapi perintah yang khusus kepada perempuan, dia tidak kena kepada lelaki. Okey, maka dalam ayat itu juga ya ayyuhallazina amanu bukan saja orang lelaki-lelaki, tapi juga kepada orang perempuan. Jadi ibu-ibu yang ada anak, didik anak mereka tu untuk beritahu kepada mereka jika nak masuk bilik pada 3 waktu yang telah ditetapkan, perlu minta izin. Oleh itu, keadaan ayat tersebut merupakan seruan kepada semua orang beriman dalam segenap zaman, masa dan apa bentuk tempat tinggal. Suruhan mendidik atau mengajar mereka yang belum cukup umur serta khadam dan hamba mereka supaya meminta izin daripada mereka terlebih dahulu pada 3 waktu yang tertentu. Jadi suruhan untuk lelaki dan perempuan ini mengajar kepada anak mereka, orang gaji mereka, khadam mereka, orang yang duduk bersama-sama mereka di dalam rumah mereka itu adalah bertujuan untuk supaya nak masuk bilik pada 3 waktu yang telah ditetapkan itu perlu minta izin. Maka orang perempuan pun kena juga. Kalau kita tengok awal tadi dikata wali, tapi perempuan pun perlu juga ajar anak mereka, ajar orang gaji mereka. Kenapa? Boleh jadi pada satu ketika suaminya sudah tidak ada lagi, maka tuan rumah pada ketika itu adalah isterinya, perempuan itu. Maka perempuanlah kena ajar anak-anaknya. Perempuan juga kena ajar orang gaji dia, supaya nak masuk bilik perlu ada keizinan pada 3 waktu yang telah ditetapkan. Maka menurut jumhur ulama, khitab dalam ayat tersebut ya ayyuhallazina amanu tadi ditujukan kepada umum untuk kaum lelaki dan wanita daripada kalangan hamba, sama ada besar ataupun kecil. Jadi untuk semua orang lah, umum tu maknanya semua orang, terpakai untuk semua. Okey. Kemudian menurut pendapat yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas, ia dikhususkan kepada anak-anak kecil. Kan? Ibn Abbas kata ya ayyuhallazina amanu, anak-anak kecil. Ibnu Umar berkata ditujukan kepada lelaki sahaja dan bukan perempuan. Okey. Dan pendapat yang terakhir di situ dinyatakan oleh Abu Abdurrahman Al-Salma, ayat tersebut atau hukum itu ditujukan khusus kepada wanita. Jadi lebih berhati-hati kita mengambil pandangan bahawa khitab atau ayat yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu ditujukan kepada umum. Orang kata mudahnya untuk kita supaya boleh jaga sesama kita walaupun kita duduk di dalam rumah yang sama. Jadi
aurat itu perlu dijaga waktu-waktu yang telah disebutkan tadi. Untuk masuk ke dalam bilik perlu memohon izin. Okey. Khitab kepada khadam dan anak-anak. Okey, tadi orang-orang beriman umum. Okey. Okey. Allazina malakat aymanukum. Adapun perkataan allazina malakat aymanukum, ulama tafsir berselisih pendapat. Okey. Iaitu yang pertama, zahir ayat tersebut ditujukan atau hukum itu dikhususkan kepada hamba lelaki sama ada kecil atau baligh, dan itulah yang dipegang oleh Mujahid dan Ibnu Umar. Jadi pendapat pertama kata allazina malakat aymanukum dikhususkan kepada hamba lelaki sama ada belum baligh ataupun sudah baligh. Okey. Pendapat kedua kata jumhur ulama tafsir menyebutkan ditujukan kepada hamba lelaki dan wanita. Lelaki atau wanita. Atau ia berbentuk umum, hamba lelaki dan wanita sama ada kecil atau yang telah baligh dan dewasa. Itu adalah pendapat yang dipilih oleh At-Tabari. Jadi pendapat kedua lebih umum, di mana perkataan allazina malakat aymanukum ditujukan kepada hamba lelaki dan perempuan dalam bentuk umum sama ada ia masih kecil ataupun sudah akil balik. Belum akil balik ataupun sudah akil balik. Asal namanya hamba, maka ia termasuk di dalam ayat tersebut. Okay, jadi bezanya yang tadi pendapat pertama kata untuk laki-laki hamba. Pendapat kedua laki-laki dan perempuan hamba. Jadi mengambil pendekatan supaya lebih selamat, pendapat kedua ini adalah lebih baik. Maka kita sama ada laki-laki atau perempuan daripada kalangan hamba, orang gaji, pembantu rumah dan sebagainya, untuk masuk ke dalam bilik kita sebagai tuan rumah memerlukan keizinan pada 3 waktu yang telah kita sebutkan sebelum daripada ini. Okey. Wallazina lam yablughul huluma minkum. Okey. Perkataan wallazina lam yablughul huluma minkum, iaitulah anak yang belum baligh. Jadi anak yang belum baligh, namun ia telah mumayyiz atau dapat memikirkan dan membezakan antara diperintahkan untuk melaksanakan kewajipan syariat serta ditegahkan melakukan perbuatan keji, biarpun ia belum termasuk daripada kalangan mukallaf. Okey. Apa beza antara baligh dengan mumayyiz? Mumayyiz ini artinya seseorang yang sudah boleh membezakan antara baik dan buruk. Seseorang yang sudah boleh membezakan antara bersih dan kotor. Mumayyiz lah. Kalau anak kita tahu ni kotor, ini bersih, mumayyiz. Kalau dia tahu ini boleh, ini tak boleh, tu namanya mumayyiz. Adapun baligh, ia membawa maksud seseorang yang apabila telah sampai kepada umur, sama ada gini, 2 cara, sama ada keluar air mani, satu tanda dia balik. Kedua, kalau tidak keluar air mani, dia biasanya akan mengikut umur, ikut umur. Maka kalau perempuan 9 tahun, lelaki 12 tahun, maka itu adalah umur akil baligh. Maka di situ bila sampai kepada umur akil baligh, maksudnya dia sudah pun mukallaf, di mana dia perlu menjalankan kewajipan seperti solat dan lain-lain lagi. Maka ke atasnya itulah ditanggung segala pahala dan dosanya secara sendiri. Itu beza antara baligh dengan apa nama tadi disebut mumayyiz. Okey. Tetapi bukan semua orang yang mumayyiz dia akan akil balik. Kerana mumayyiz ini boleh jadi anak kita masa 5 tahun dah mumayyiz dah tahu ini najis, ini bersih, ini kotor, ini bersih, ini boleh buat, ini tak boleh buat. Jadi kadang-kadang umur 6 tahun, dia dah 7 tahun dia satu dah tahu dah. Kan? Jadi itu nama mumayyiz. Bila dia boleh membezakan antara baik dan buruk, bersih dan kotor, kan, maka itu nama mumayyiz. Tapi belum akil balik. Bila sampai akil balik melalui tanda yang saya sebutkan tadi, sama ada keluar air mani ataupun telah mencapai umur kebiasaan, maka di situ barulah dipanggil mukallaf, di mana dia perlu menjalankan tanggungjawab dia sebagai orang Islam pada
perkara-perkara yang wajib. Ini kerana ketika itu dosa sudah tertanggung di atas bahu mereka sendiri. Dosa pahala sudah tertanggung di atas bahu mereka sendiri. Itu dia. Maka kan itulah disuruh daripada umur 7 tahun mengajar anak sembahyang kan. Yang sebelum 7 tahun tu kenalkan dia dengan masjid, kenalkan dengan surau, kenalkan dia dengan solat berjamaah bersama-sama dengan kita, supaya umur 7 tahun dia mudah. Okey. Jadi itu beza antara mumayyiz dan akil balik kemudian menjadi mukallaf. Okey. Kemudian ayat tersebut ditujukan kepada anak yang belum baligh. Namun begitu, bagaimana ia dapat ditujukan kepada mereka sedangkan mereka mukallaf? Kan? Jadi macam mana nak suruh dia supaya masuk bilik tu minta izin kan pada 3 waktu yang telah kita tetapkan kan? Yang telah ditetapkan. Dalam keadaan dia mukallaf, dia tak boleh nak tahu pun yang ni boleh, yang ni tak boleh kan? Macam tu. Macam mana? Mukallaf pula kalau dia masuk pun bukan dia dosa. Kita fikir gitu. Macam mana? Macam kontra. Nak suruh dia minta izin tapi pada masa yang sama dia tak kenal itu dosa. Kan? Dia belum mukallaf. Belum tahu benda tu dosa atas bahu mereka sendiri. Kan? Okey, maka jawapannya di situ. Sudut zahir sahaja ia ditujukan kepada anak-anak. Namun daripada sudut hakikat ia ditujukan kepada wali dan ibu bapa supaya mendidik mereka dengan akhlak yang baik, iaitu tuan dan ibu bapa mengajar hamba atau pelayan dan anak-anak supaya mereka tidak masuk bilik ibu bapa mereka sewenang-wenangnya, bahkan perlu meminta izin dahulu. Jadi walaupun ayat itu secara zahir pergi kepada anak-anak yang berakil balik, tapi kerana mereka tu tak tahu. Mereka tu tak tahu. Kadang-kadang kita bagi tahu 3-4 kali pun kerana dia anak-anak. Belum dari segi boleh tak boleh ni dia tidak tahu kan. Jadi ibu ayah lah yang perlu mengajar mereka. Mak-mak lah perlu mengajar mereka. Ajar orang gaji mereka. Orang gaji tu dah dewasa lah tapi ni anak-anak. Jadi kita sentiasa mengulang bagi tahu nak masuk bilik ketuk pintu, mengulang lagi nak masuk bilik ketuk pintu, ajarkan dia macam mana cara nak masuk bilik, tanya pada dia macam mana cara nak masuk bilik ayah, ketuk pintu, dia akan jawab. Jadi bila begitu lama-lama atau setiap hari kita buat macam tu, lama-lama dia akan tersemat, menyerap dalam fikiran dia, dan dia sebelum masuk bilik dia akan ketuk pintu terlebih dahulu. Silap-silap mungkin setiap masa, alhamdulillah, mungkin setiap masa dia akan ketuk pintu sebelum nak masuk bilik. Seterusnya perkataan minkum, wallazina lam yablughul huluma minkum, menunjukkan di mana anak-anak yang dimasukkan di situ ialah anak-anak dari kalangan orang merdeka. Justru apa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang belum balik di antara kamu ialah anak-anak dari kalangan orang-orang merdeka, iaitu kalangan kanak-kanak lelaki dan wanita. Apa yang pentingnya, mereka adalah kanak-kanak yang belum cukup umur. Jadi itu termasuk daripada perkataan wallazina lam yablughul huluma minkum. Jadi daripada kalangan orang merdeka, anak-anak mereka yang belum akil baligh. Di situ disebutkan minkum, belum cukup umur. Jadi sebab tu Islam ini mengajar adab-adab itu sebelum mereka itu sempurna pemikiran mereka. Kenapa? Untuk membiasakan mereka dengan perkara yang betul, perlu dimulakan dengan lebih awal lagi. Dan dalam konteks adab dan akhlak ini, sebelum dia sempurna boleh fikir benda-benda yang lebih banyak lagi, maka perlu diserap dan ditanamkan dalam fikiran anak itu supaya untuk masuk ke dalam bilik mak ayah perlukan keizinan. Sama ada dia ketuk pintu ataupun dia bagi salam. Jadi itu kaedah tu tak apalah. Tapi sebelum dia masuk bilik, dia perlu meminta izin. Dia jangan buka pintu terus masuk dalam keadaan ibu ayah tadi tidak menutup aurat. Jadi pentingnya didikan itu sebelum dia sempurna akal fikirannya. Akil balik tu sempurna orang kata, dah maknanya bila dah besar, dah matang dan sebagainya
Kenapa? Untuk membiasakan adab dalam kehidupan kita. Kalau tak dimulakan daripada sejak ia kecil lagi, maka dimimbangi akan susah nak mula, susah nak buat, susah nak terap ketika mana dia sudah akhir balik. Tu dia. Belum cerita pasal semayang dan sebagainya. Ramai orang tinggal semayang walaupun dah akhir balik, walaupun dah usia 40-an, 50-an. Ada juga. Gitu Okey. Kemudian selaras firman Allah Ta'ala, awittif lilladzina lam yazharu ala auratin nisa, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan. Jadi begitu. Okey. Hukum meminta izin. Ulama dan ahli tafsir berselisih pendapat tentang perkataan liyasta'zinkum, iaitu suruhan meminta izin kepada beberapa pendapat. Jadi apa maksud liyasta'zinkum tu? Sekejap saya tengok. Okey. Okey. Pendapat pertama mengatakan, menurut setengah pendapat sebagaimana dinyatakan oleh Sa'id bin Musayyab, hukum meminta izin pada 3 waktu sebagaimana dinyatakan atau disebutkan dalam ayat tersebut di atas telah dinasahkan atau ayat itu dimansuhkan. Antara bukti dan dalilnya, sahabat dan tabi'in pada zaman awal telah melakukan bersalahan dengan tuntutan ayat. Antara lain juga, mereka beramal dengan suruhan ayat tersebut hanyalah ketika mana rumah mereka tidak mempunyai tirai ataupun penyekat. Okey. Jadi perkataan liyasta'zinkum, menurut pendapat pertama kata, yang dikatakan atau disebutkan oleh Sa'id bin Musayyab. Okey. Dia kata hukum minta izin pada 3 waktu yang telah kita sebutkan sebelum daripada ini. Okey. Dinasahkan. Maksudnya hukum tersebut telah dimansuhkan. Okey. Dimansuhkan. Okey. Ataupun kita sebut ayat itu dimansuhkan hukumnya. Ayat masih ada dalam Quran. Dari segi hukum saja dimansuhkan. Tak guna pakai. Orang kata mudah kita gitulah. Okey, buktinya pada zaman sahabat dan tabi'in zaman awal telah melakukan perkara yang bersalahan dengan apa yang disebutkan dalam ayat. Okey, satu. Kedua, hujah di situ iaitulah mereka beramal dengan suruhan ayat tersebut ketika atau hanya ketika rumah mereka tak mempunyai tirai ataupun penyekat tabir. Jadi itu pendapat pertama. Jadi dia kata hukum tersebut liyasta'zinkum tu, minta izin tu, dia sudah termansuh. Hukum minta izin tu dah mansuh. Kenapa? Perbuatan sahabat dan tabi'in pada ketika itu sendiri bersalahan dengan apa yang disebut dalam ayat. Ini kenapa mereka beramal dengan suruhan ayat tersebut hanya ketika rumah mereka kalau tak ada langsir, kalau tak ada tirai, kalau tak ada tabir. Maksudnya yang boleh menghalang nampak aurat. Jadi maksudnya fahamnya, kalau benda tu ada tirai, ada tabir, ada penyekat yang tak menampakkan orang lain yang tak buka aurat, maka liyasta'zinkum tu tak adalah. Maksudnya tak perlu minta izin. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, yang kukuh dan lebih tepat, hukum yang dinyatakan dalam ayat tersebut tidak dimansuhkan. Maksudnya hukum dalam ayat itu tak dimansuhkan. Dan ia merupakan pendapat jumhur dan disokong oleh Imam Abu Hanifah. Okay? Maksudnya liyasta'zinkum tu kena buat, minta izin. Begitu juga ketika Asy-Sya'bi ditanyakan berkait perkara tersebut, sama ada hukum atau ayat tersebut telah dinasahkan. Beliau menjawab, demi Allah tidak sekali-kali. Antara lain, Sa'id bin Jubair mengatakan bahawa hukumnya tidak dimansuhkan. Tetapi suruhan dan perintah dalam ayat tersebut adalah atas dasar sunat sahaja, bukan perintah wajib. Okey, jadi di sini pendapat kedua kata, hukum minta izin itu tak pernah dimansuhkan, tak dinasahkan. Okey, hanya hukum meminta izin itu dia sunat, perintah sunat, bukan wajib.
Okey, dia tak dimansuhkan, dan hukum meminta izin itu hanyalah perintah sunat, bukan perintah wajib. Jadi sekarang itulah kita yang beri salam ni, hukum memberi salam itu sunat, menjawab salam jadi wajib. Okey, begitu. Pendapat ketiga kata hukum meminta izin tersebut adalah wajib. Okey, di mana Al-Mahdawi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas berkait perkara tersebut, iaitu meminta izin dalam ayat tersebut adalah tuntutan wajib, sama ada hamba atau anak, kerana ia berkait dengan ayat muhkamat. Ayat muhkamat adalah ayat yang zahir maknanya dapat difahami. Okey, dalam Quran ada dua jenis ayat. Satu dipanggil ayat muhkamat, yang kedua ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat yang apabila kita baca, kita faham secara zahir hukum tersebut. Contoh, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu puasa. Maka semua orang tahu ayat ni puasa adalah puasa Ramadan. Itu dipanggil ayat muhkamat. Ataupun contoh suruhan-suruhan, aqimus solah, semayanglah kamu. Itu ayat muhkamat, kita fahamlah, so semayang. Ataupun contohnya larangan, bentuk-bentuk larangan yang kalau kita baca ayat itu, kita faham dah terus maksud dia. Okey, itu dipanggil ayat muhkamat. Yang kedua dipanggil ayat mutasyabihat, ayat yang sama-sama dan maknanya perlu diteliti ataupun dirujuk kepada ulama. Macam yadullah fawqa aydihim, tu dia. Yadullah fawqa aydihim. Kalau bahasa literal, bahasa perkataan itu, tangan Allah di atas tangan mereka. Tapi mustahil kita boleh terjemahkan tangan, kan? Tak boleh lah. Maka ditakwilkan kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Itu nama ayat mutasyabihat yang tak boleh kita terjemah, melainkan mesti panduannya kepada ulama. Itu dua jenis ayat di dalam Al-Quran. Jadi pendapat ketiga ni kata ayat ini adalah ayat muhkamat, dan ayat muhkamat tidak dinasahkan. Ayat yang jelas makna dia, terang makna dia, kita pun faham. Okey, hukumnya adalah ditetapkan terhadap lelaki dan wanita, namun dengan syarat jika sebuah rumah atau bilik itu tidak ada pintu atau tirai. Pendapat tersebut disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi wajib bagi anak, bagi orang gaji, bagi hamba meminta izin, kan, meminta izin kepada tuan rumah, ayah dia nak masuk bilik, kan. Jadi di situ wajib. Tapi di situ syaratnya apa? Kalau rumah itu tak ada pintu bilik ataupun tirai, kan. Sebab kalau masuk sahaja dia akan nampak orang dalam. Jadi bila rumah tu belum siap, tak siap sempurna, tengah renovation, pintu tak ada lagi, kan, tirai pun tak ada, tirai sementara pun tak ada. Biasanya kalau orang tengah renovation, pintu tu dia pasang tirai lah, tirai melangsir tu, kan, dimasukkan dawai dalam tu, digantung kat paku, diikat, biasa gitu. Tapi mungkin tak sempat dan sebagainya, maka kat sini hukum yang ketiga dia bagi tahu wajib minta izin, dengan syarat kalau pintu bilik tak ada tirai yang boleh menghalang dia untuk tidak melihat aurat orang yang berada di dalam bilik tadi, maka hukumnya wajib. Okey. Sebagai rumusannya, ada pendapat mengatakan ayat tersebut itu telah dinasahkan hukumnya, dan ada pendapat mengatakan hukumnya telah tetap dikekalkan, dan sunat sahaja meminta izin atau ia adalah wajib hukumnya sekiranya bilik seorang itu tidak mempunyai pintu. Jadi jalan yang lebih selamat, pendapat yang lebih selamat, yang lebih ihtiyati, kita panggil ihtiyati, maksudnya lebih berhati-hati, ialah kita sunat ataupun suruh ajarkan anak kita untuk minta izin bila nak masuk bilik, sama ada pintu ke tak ada pintu ke, minta izin masuk bilik. Ini kerana kalau ada pintu sekalipun, belum pasti pintu itu dikunci daripada dalam, sedangkan kita berada dalam keadaan tidak menutup aurat. Jadi jalan yang lebih selamat, pendapat yang lebih selamat adalah
ajarkan kepada anak-anak kita supaya bila nak masuk bilik kita, orang gaji nak masuk bilik tuannya, perlu meminta izin. Kaedah ketuk pintu ke, bagi salam ke, ini tidak menjadi satu masalah yang kompleks lah. Yang penting keizinan tu telah dapat dibuktikan dengan cara ketuk pintu, beri salam, bagi tahu nak apa, saya nak masuk bilik, tuan nak kemas bilik, contohnya begitu. Kan, tapi biasanya orang gaji takkan masuk bilik kalau tuan dia ada dalam bilik. Biasanya tunggu tuan dia ataupun dia punya bos dia keluar daripada rumah pergi kerja baru dia masuk bilik. Jadi ikut kesesuaian. Okey, jadi itu adalah jalan yang lebih selamat daripada kita membiarkan anak kita, orang gaji kita masuk bilik, keluar masuk, kita pun tak tahu apa yang sedang dilakukan di dalam bilik tersebut. Okey, waktu anak-anak perlu meminta izin ibu bapa. Okey, firman Allah Ta'ala, min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min az-zahirah wa min ba'di salatil isya'. Okey, waktu yang perlu anak-anak atau khadam atau hamba minta izin atau mereka hendaklah dididik supaya memasuki bilik ibu bapa agar tuan atau tuan mereka setelah mendapat keizinan terlebih dahulu pada 3 waktu. Okey, waktu pertama min qabli salatil fajri, iaitu sebelum waktu subuh dan ketika waktu sedang tidur pada malam hari, yang juga waktu pagi, meliputi waktu pagi sebelum sembahyang subuh. Jadi antara, contohnya kita masuk tidur pukul 12, maka antara pukul 12 sampai ke subuh itu waktu aurat terbuka. Maka anak kita, contoh dia nak masuk bilik pada waktu itu, mungkin sebab dia sakit perut, contohnya kan, sakit perut, kejut mak nak pergi toilet, teman nak minta teman dan sebagainya lah, maka diajarkan supaya ketuk pintu bilik terlebih dahulu sebelum dia masuk tadi. Okey, jadi waktu itu menjadi salah satu waktu aurat dan perlu meminta izin terlebih dahulu kerana 3 sebab. Pertama, kebiasaannya orang akan melucutkan pakaian tidur, ataupun dia waktu tidur akan pakai pakaian tidur lah. Pakaian tidur ni macam-macam lah. Sepasang pijamas pun ada, yang pakai macam Allahumma salli Muhammad, orang pergi spa pun ada kan, pakai tuala je pun ada, macam-macam. Jadi pakaian tidur ni memang khusus untuk orang tidur lah, kan. Jadi memang itulah sesuai pakaian tu. Maka untuk supaya orang tak terlihat, anak-anak tak terlihat aurat mereka, maka perintah yang paling sesuai, ideal adalah dengan dia memohon izin kepada, beritahu kepada anak itu, memohon izin supaya apabila nak masuk bilik dia perlu ketuk pintu terlebih dahulu. Macam itulah keadaan dia. Okey, baik. Kedua, waktu tersebut adalah waktu bangun daripada tidur dan menanggalkan pakaian tidur serta menukar pakaian tidur tersebut dengan pakaian siang. Jadi waktu yang sama juga adalah waktu di mana dia akan bangun daripada tidur, tanggalkan pakaian dan tukarkan pakaian tidur pada waktu siang. Itu waktu tersebutlah. Dan perkara yang ketiga, iaitulah waktu seseorang tidur dalam keadaan terdedah auratnya. Khasnya suami isteri yang tidur dalam keadaan terbuka pakaian atau berselimut. Okey, waktu di mana seseorang itu tidur dalam keadaan auratnya terdedah, waktu antara 12 malam sampai ke subuh 5 pagi, 5.30 pagi. Baik. Waktu yang kedua iaitulah wahina tad'una siyabakum minaz zahirah, iaitu kamu menanggalkan pakaian waktu tengah hari. Okey, itu yang kedua. Tanggalkan pakaian kamu waktu tengah hari, iaitu Allah menjelaskan waktu tersebut dengan waktu menanggalkan pakaian. Okey, iaitu waktu tengah hari ni waktu orang berehat lah, pukul antara selepas zuhur sampai kepada asar biasanya. Okey, ada orang yang qailulah maksudnya dia tidur sebentar sebelum zuhur, dalam pukul 12 sampai ke pukul 1 ataupun
begitu lebih kurang. Ataupun qailullah ni biasa dalam 15 minit itulah sebelum masuknya waktu zuhur. Okey, itu pun kadang-kadang tidur di bilik, maka auratnya terbuka. Okey, atau tidur selepas zuhur sampai kepada asar. Okey, ini waktu di mana waktu tengah hari yang memang waktu orang rehat. Okey. Di dalam ayat tersebut disertai perkataan ketika atau hina, wahina tada'u, untuk menunjukkan singkatnya waktu tidur pada siang hari. Okey. Singkatnya waktu tidur pada siang hari. Okey, hina maksudnya waktu tidur tu sangat singkat pada siang hari. Namun pada waktu selepas sembahyang Isyak dan sebelum sembahyang subuh tidak disertai perkataan ketika menanggalkan pakaian. Jadi perkataan hina, ha, ya, nun itu membawa maksud tidur yang singkat, tidur yang sekejap. Okey. Kemudian hal itu kerana kedua-dua waktu itu sudah terang yang tidak perlu kepada penjelasan lagi. Maksudnya gini. Maksudnya waktu malam tidur malam, dia ni memang orang faham dah waktu tu adalah orang buka baju, buka pakaian. Aurat terdedah. Jadi waktu tidur malam tu dia tak ada perkataan wahina. Okey, sebab secara automatik memang orang faham. Kan? Anak-anak faham, orang gaji faham. Okey, tu. Tapi waktu tengah hari tidak ada, anak-anak ni dia tak ada sangkaan waktu tengah hari kita tidur tu kita akan buka pakaian. Dia tak ada sangkaan yang begitu. Sebab waktu tengah hari, sebab tengah hari bukan semua orangnya tidur. Bukan semua orang tidur. Okay, tapi waktu malam antara pukul 12 sampai 6 pagi semua orang tidur. Jadi memang waktu tu logiknya memang akan buka pakaian. Jadi waktu tengah hari tak ada orang boleh menyangka waktu tengah hari tidur tu dia akan buka pakaian. Sebab tengah hari ni kalau waktu orang kerja tengah hari, kerjalah kan. Tapi kebiasaannya malam semua orang akan tidur. Seluruh Malaysia akan tidur waktu malam. Okey, tengah hari tak. Okey. Jadi dalam arti kata lain, perlu keizinan pada waktu tengah hari dan ketika orang menukar pakaian untuk berehat atau membuka pakaian untuk berehat. Begitu keadaannya. Okey. Antara lain, ayat itu membawa penjelasan atau untuk menerangkan ketika kamu membuang atau menanggalkan pakaian yang kamu pakai pada tubuh badan, iaitu pada waktu siang hari disebabkan kepanasan atau panas terik siang hari atau waktu tengah hari. Ia menunjukkan dan menjelaskan pada waktu tengah hari yang sangat panas dan mereka menanggalkan pakaian mereka bagi tujuan untuk tidur. Sebab tu kena minta izin lah. Minta izin pada waktu tengah hari ni adalah kita akan membuka pakaian, kan? Dan orang dan anak-anak dia tak tahu yang waktu tengah hari tu kalau kita tidur kebiasaannya kita akan buka pakaian. Okey, macam tu. Tetapi tidak kita nafikan bahawa macam ayah-ayah, bapa-bapa tidur waktu tengah hari tu dia kadang tidur dengan baju Melayu dengan kain pelikat dia. Kan? Mungkin pada pendapat dia, oh tak apa, biasa dah tidur baju Melayu kain pelikat dan dalam keadaan aurat dia tu masih terjaga. Kan? Tak ada masalah lagi lah. Okey. Tapi kalau dia jenis memang tidur membuka pakaian waktu tengah hari, maka diajarkan kepada anak supaya meminta izin sebelum masuk ke dalam bilik. Okey, itu sebab dia. Okey, dan waktu ketiga iaitulah ba'da salatil isya', ba'da salatil isya', iaitulah pada waktu malam selepas solat isya', ketika orang ingin tidur dan memakai pakaian tidur, iaitu waktu permulaan untuk tidur pada malam, yang mana juga untuk tidur pada waktu malam. Ba'da solat isya' adalah masuk tidur. Masuk tidur tu kunci bilik, kemudian memang itu maksudnya nak tidur lah. Dan ba'da solat isya' itu adalah melihat kepada kita lah. Okey, kalau orang kampung saya tengok mungkin lah, tuan-tuan, orang kampung ni biasa lepas isyak dia dah start dah, nak siap-siap tidur dah. Begitu. Memang dia dah begitu keadaan dia, kan. Jadi dikira ba'da solat isyak' bila dia masuk bilik, dia kunci pintu, awal permulaan tidur,
maka di situlah nak masuk bilik perlu minta izin. Okey, kemudian okey, pada waktu tersebut merupakan waktu tidak memakai pakaian lengkap atau terdedah aurat kerana bersama pasangan, okey, suami isteri. Justru itulah pada 3 waktu sebagaimana yang disebutkan itu ditegah anak-anak dan khadam atau hamba memasuki bilik ibu bapa atau tuan mereka. Namun begitu, jika perlu atau ada hajat yang munasabah, hendaklah dengan meminta keizinan terlebih dahulu. Jadi masuk bilik saja pada waktu malam nak tidur, itu dah mula start kena minta izin. Okey, boleh tak kita beranggapan bahawa dengan mengetuk pintu isyarat meminta izin? Boleh. Kalau kita memang didik anak kita sebelum nak masuk bilik ketuk pintu dulu, boleh. Tak ada masalah lah. Itu kita sesuaikanlah cara kita didik anak, ataupun dia beri salam ke dan sebagainya. Okey. Maka sebagai rumusan, 3 waktu yang menjadi aurat tersebut ialah: 1. Sebelum sembahyang subuh. Okey, sebelum sembahyang subuh kita masih tidur lagi. 2. Waktu atau ketika menanggalkan atau menukarkan pakaian atau membuang pakaian, serta bersedia untuk berehat, iaitu waktu zuhur. Waktu zuhur tadi kita dah sebut antara selepas zuhur sehingga asar, atau kalau kita ada qailulah, maka qailulah sampai zuhur itu pun termasuk jugalah. Kerana barangkali qailulah kita tu kita buka pakaian. Okey, tengok situasi keadaan. Kemudian waktu yang ketiga iaitulah selepas waktu isyak, iaitu waktu kita mula-mula nak masuk tidur. Itu 3 ya. Jadi ini perlu dijelaskanlah kepada anak-anak supaya keadaan kita pada waktu itu keadaan yang tidak diizinkan untuk masuk ke dalam bilik tanpa sebarang keizinan. Okey. Batas pergaulan antara kanak-kanak dengan dewasa. Ayat tersebut sebagai dalil di mana terhadap kanak-kanak yang telah mumayyiz namun belum mencapai had umur baligh, hendaklah dibiasakan dengan adab-adab dan peraturan agama supaya mereka mampu dan dapat menanggung tanggungjawab syarak, iaitu dengan mendidik dan mengajar mereka akhlak murni serta pendidikan agama. Jadi dalil di situ, walaupun kepada anak-anak mumayyiz dan ia belum mencapai had ataupun umur baligh, tapi kenapa diajarkan juga? Kerana dibiasakan. Okey, dibiasakan dengan adab-adab dan peraturan supaya mereka mampu untuk ikut peraturan tersebut, dan ia adalah selaras dengan tanggungjawab syariat. Kan dia macam kita nak aplikasi satu undang-undang baru. Kita pun kadang-kadang orang dewasa kita tak boleh terima. Sebab apa? Benda yang belum jadi kebiasaan buat kita, atau benda yang kali pertama kita kena ikut benda tu. Macam SOP masjid dan sebagainya kan. Mula-mula orang akan tak terima lah, ataupun bantah dan sebagainya. Tapi bila benda tu dari sehari ke sehari dia akan lalui, lama-lama dia dah menjadi satu kebiasaan yang kita akan terima juga akhirnya. Samalah, begitulah anak-anak. Kenapa dimulakan awal? Untuk membiasakan mereka dengan kewajipan-kewajipan hukum syarak. Dan antaranya pada mereka waktu kecil lagi sudah dibiasakan mereka untuk nak masuk bilik minta izin. Nanti bila mereka besar, dewasa, mereka akan faham kenapa undang-undang, peraturan tersebut, nasihat dan saranan daripada ayah mak mereka kena ikut. Sebab dia akan melalui proses membesar, sekolah menengah, proses perkahwinan, dia akan melalui jalan yang samalah, aturan yang sama, ada anak dan sebagainya. Maka kebiasaan itu diterapkan sebelum akhir balik supaya ia pandai bila besar nanti, dia tahu dan cepat capai perkara-perkara tersebut. Itu sebabnya. Okey.
Kemudian selaras dengan firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka. Sebab kalau tak dibiasakan pada masa kecil, tak diberi tahu, maka dia tak tahu. Okey, contoh lain kan. Anak-anak kecil, lebih-lebih perempuan pada masa sekarang perlu diajarkan, kalau dia pergi sekolah, pergi tadika umpamanya, apa yang dia boleh buat, apa yang dia tak boleh buat, kena bagi tahu dengan kawan-kawan dia. Apa yang kawan-kawan dia tak boleh buat pada dia, tak boleh pegang kat mana. Ada bahagian-bahagian pada tubuh badan yang kawan-kawan tak boleh pegang, tak boleh sentuh. Mereka tak faham benda tu. Tetapi lama kelamaan, kalau setiap hari kita sebut benda tu, dia sebenarnya telah berjaya untuk pertahankan diri dia. Apabila ada kawan-kawan dia akan nak pegang, walaupun budak-budak dia tak tahu, dia pegang tu pun dia pun tak tahu benda tu salah. Tapi sekurang-kurangnya anak kita yang telah kita ajarkan bagaimana tempat-tempat tertentu tak boleh disentuh, tak boleh dipegang, maka apabila ada kawan-kawan dia lain buat, dia akan secara automatik akan halang, secara automatik dia akan tidak membenarkan. Itu perkara yang penting. Jadi kita tahu dia tak faham, tapi bila kita bagi tahu setiap hari, automatically dia akan tidak membenarkan orang lain menyentuh pada tubuh badan dia pada perkara-perkara yang tak boleh, tempat-tempat yang tak boleh disentuh, baik laki-laki baik perempuan. Begitu. Jadi benda tu kan, begitulah sama juga dalam konsep meminta izin masuk ke bilik. Ada benda yang boleh sentuh, ada benda yang ada waktu yang boleh masuk bilik, ada waktu kena minta izin. Okey. Adalah sunat muakkad atau tuntutan yang kuat terhadap hamba dan khadam lelaki dan wanita serta anak-anak yang belum cukup umur meminta izin sebelum masuk bilik ibu bapa dan tuan mereka pada 3 waktu tersebut. Sebelum sembahyang subuh, tengah hari dan selepas main isyak. Jadi sunat muakkad dia hampir kepada wajib. Sunat muakkad hampir kepada wajib. Jadi jangan anggap sunat itu tak apalah, sunat je pun. Dia bukan sunat biasa atau sunat muakkad. Sunat yang dituntut. Sunat yang dituntut hampir kepada wajib. Kerana ia melibatkan akhlak, melibatkan orang kata pandangan yang tak elok. Jadi sunat muakkad adalah sunat ataupun satu hukum yang dituntut, maka kena ajar. Baik. Ayat tersebut juga menggesa atau menyuruh khadam atau hamba atau anak-anak kecil tidak masuk secara segera atau melulu. Masuk secara segera atau melulu ni, dia terjah pintu, dia buka pintu tiba-tiba tombol, atau dia ketuk pintu kuat-kuat. Dia ketuk pintu. Kadang-kadang budak-budak ni kaki dia kuat kan, dia tendang pintu nak masuk. Itu dipanggil melulu ataupun segera. Orang kata kelang kabut. Gitu. Kerana dibimbangi dan ditakuti waktu itu terdedah atau terbuka aurat dan lain-lain keadaan yang tidak diingini serta mengaibkan. Jadi kalau tiba-tiba anak kita terjah pintu, kita tengah tidak menutup aurat, tak cantik lah. Antara lain juga waktu tersebut merupakan waktu bersunyian dan bersendirian suami isteri dan menanggalkan pakaian. Itu je. Sebab tu suami isteri bila masuk bilik perlu kunci pintu lah. Kunci pintu. Jangan dibiarkan pintu tidak berkunci. At least kalau anak kita nak masuk, ada apa-apa urgent, perkara emergency, ketuk pintu. Tu cara dia. Bagi salam. Tu cara dia. Jangan kita suami isteri tidur tak tutup pintu. Kalau kita sedang tidak memakai pakaian, maka dia menjadi satu keaiban lah untuk anak-anak lihat benda yang tak elok. Jadi contoh, tu bahaya dia. Okey. Sebagai rumusannya, suruhan dalam ayat tersebut yasta'zinkum pada zahirnya menunjukkan tuntutan wajib, namun jumhur ulama tafsir berpendapat ia hanya sunat dan atas dasar digalakkan sahaja, juga atas dasar mengajar, mendidik dan memberi tunjuk ajar, iaitu tunjuk ajar kepada mereka tentang akhlak mulia dan adab yang murni. Jadi berdasarkan kepada ayat tersebut, kata tuntutan itu
Walaupun tuntutan wajib pada zahirnya, tapi pada jumhur ulama tuntutan tersebut adalah sunat untuk digalakkan atas dasar apa? Mengajar, mendidik, memberi tunjuk ajar. Yang ni boleh, yang ni tak boleh. Jadi hukumnya sunat atau sunat muakkad tadi kita sebut ke atas kan, dituntut. Kita bimbang kalau tak diterapkan pada masa kecil, nanti pada masa besar pun dia akan terjah juga. Apa nama bilik tu. Dah akil balik pun masuk pun tak bagi salam, masuk pun tak ketuk dulu, masuk pun tak pakai dalam keadaan ibu ayah tak pakai pakaian lagi. Ni sebab dia tak dibiasakan pada waktu kecil. Itu ada dia punya risiko dia lah. Okey. Kemudian untuk itu, jika mereka masuk juga bilik tuan dan ibu bapa mereka tanpa meminta izin terlebih dahulu, ia tidak dikira sebagai maksiat terhadap mereka. Namun perbuatan sebegitu dikira bercanggah dengan perkara yang utama yang diajarkan. Dipanggil khilaful aula. Kan? Walaupun tak dianggap berdosa. Kan? Tapi ia adalah khilaful aula, ataupun dia panggil menyalahi perkara yang utama yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Baik. Antara lain dikira gugur adab atau akhlak murni daripada mereka. Jadi boleh dikatakan hilang adab lah. Hilang adab, hilang akhlak, tak cantik lah, disebabkan dengan mereka masuk dalam keadaan tidak meminta izin. Itu dia yang tak elok dia. Okey. Dalam konteks yang lain, jika anak-anak khadam atau hamba khususnya mengetahui dengan kehadiran atau kemasukan mereka dalam bilik tuan atau ibu bapa mereka akan menyebabkan menyakitkan hati atau sengaja ingin menyusahkan atau mengganggu dan mengaibkan tuan atau ibu bapa mereka, hukumnya adalah haram memasukinya. Kan? Tak boleh lah waktu-waktu tersebut. Okey, sama ada anak, khadam, hamba. Jadi masuk dengan kehadiran mereka tu, ibu ayah akan marah. Kan? Ibu ayah kata akan mengganggu mereka, maka tak boleh masuk bilik ketika itu. Okey, hal itu kerana perbuatan tersebut adalah menyebabkan menyakitkan hati dan mengganggu hak orang lain yang tak boleh dicerobohi. Contohnya, wang gaji kita main redah aja masuk time kita tengah tidur. Tak boleh lah, berdosa lah dia. Kerana dia pun orang yang akil balik kan. Sebab tu orang yang sedang tidur di dalam bilik perlu mengunci pintu supaya ia tak terdedah, satu, dan dia tak diterjah oleh anak-anak ataupun orang gaji yang berada di dalam rumah tadi. Itu risiko dia lah. Okey. Kemudian tujuan peraturan pergaulan dalam keluarga, salah su'auratil lakum. Okey. Apa tujuan peraturan yang telah ditetapkan? Okey. 3 aurat bagi kamu. Ayat tersebut digunakan kalimah auratin sebagai ganti kepada perkataan awqaf ketika aurat kebiasaannya terbuka, iaitu untuk melebih-lebihkan kedudukan waktu tersebut sehingga seperti isni sebagai aurat. Okey, maksudnya apa? Penekanan terhadap 3 waktu yang telah disebutkan itu. Penekanan. Okey, supaya 3 waktu yang telah disebutkan itu dapat berhati-hati dan lebih berjaga-jaga. Lebih berjaga-jaga. Okey. Keadaan lain, ayat tersebut dibawa dengan tujuan dan sasaran untuk memberikan sebab bagi kewajipan meminta izin, yang mana Allah seolah-olah berfirman, itulah waktu-waktu terbuka aurat. Oleh itu janganlah kamu masuk melainkan setelah minta izin. Okey. Jadi kat situ dia kata apa? Tujuan dia atau sasaran ayat tu disebut adalah untuk memberikan sebab mengapa orang yang nak masuk itu perlu meminta izin. Sebab tu dia salah satu auratin. Kan. Jadi perkataan khusus disebut di situ secara khusus kan, auratin. Di mana ketika aurat terbuka, salah satu auratin, 3 waktu aurat yang sedang terbuka.
Jadi ayat itu diberikan penekanan untuk diberitahu kepada kita bahawa tujuan dan sasaran Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu adalah supaya mesti meminta izin bila masuk bilik pada ketika waktu tersebut. Maka dikhususkan waktu tersebut supaya minta izin kerana waktu tersebut kebiasaannya orang akan lucutkan pakaian luar. Okey, itu dia. Kemudian yang kedua, seseorang itu ingin berehat serta aurat mereka akan terdedah. Justru itu tidak patut sama sekali anak-anak atau hadam dan sesiapa sahaja memasuki bilik mereka pada waktu itu tanpa meminta izin. Okey, bila berehat ni aurat terbuka. Okey. Ketiga, pada ketiga-tiga waktu tersebut merupakan waktu berehat dan bersendirian dalam bilik. Jadi, lah kalau ayah mungkin kan pelekat dengan singlet je. Mak mungkin ada pakaian dia kan. Jadi ini bilik ni memang private, tempat memang orang tidur. Jadi sesuai lah dengan pakaian itu. Jadi orang luar yang nak masuk, anak kita, orang gaji kita nak masuk ke bilik mesti dengan izin. Maka itu sebablah disebut salah satu aurati minkum, 3 waktu aurat, iaitu aurat yang terbuka, supaya diberi penekanan pada 3 waktu tersebut dan supaya kita faham bahawasanya Allah Ta'ala memberikan sebab mengapa 3 waktu tersebut perlu untuk minta izin. Sebab itu dijelaskan ayat itu salah satu auratin. Okey tuan-tuan, jadi setakat itu dulu pada pagi ini. InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung pengecualian meminta izin. Okey, ada pengecualian dalam meminta izin untuk masuk ke dalam bilik. Ini kita tengoklah pengecualian yang macam mana yang dibenarkan untuk masuk ke dalam bilik tuan kita, masuk bilik mak ayah kita. Apa syarat-syarat pengecualian tersebut, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini akan menambahkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala berikan berterusan nikmat sihat kita, tubuh badan kita, dan semoga Allah Taala segera mengangkat wabak COVID-19 yang berlaku pada hari ini dan kita terus untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama insya-Allah. Sama-sama insya-Allah.